Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. 我们读经听到之前，我们先一起低头祷告。 Ya Tuhan, Bapa di surga, kami memohon Roh-Mu yang kudus menolong di dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. 天父上帝，请求你的圣灵帮助我们，可以好好的听你的道。 Tolonglah kami supaya kami selain memahami akan kebenaran firman-Mu, kami juga dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. 教导我们不但能听到，也能行道。 Dan hati kami dipenuhi oleh kasih daripada Tuhan 我们的心充满你从你而来的爱， untuk boleh mengasihi akan sesama kami 来爱我们的邻舍， seperti kami mengasihi diri kami 就如 sendiri. 我们爱我们自己一样。 Kami serahkan pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. 我们把今天早上的正道完全交在你的手中， Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersama-sama berdoa. 奉靠主耶稣基督的名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. 主所有亲的弟兄姐妹们，早上好！ Senang sekali kita boleh kembali bersama-sama untuk membaca dan merenungkan akan firman 非 Tuhan 常 pada 开 pagi 心，我 ini. 们今天早上可以一起来读神的话，并且聆听他的话。 Tema kita pada hari ini adalah siapakah sesamaku, 我们今天早上的主题就是谁是我的邻舍， yang terambil dari Lukas pasal 10 ayat 29 sampai 37. 取自于路加福音第10章27到37节，29到37节。 Dan nats ini akan dibacakan oleh penginjil Mika di dalam bahasa Mandarin 由 saja. 林一教传道用中文为弟兄姐妹们来读。路加福音第10章29到37节，神的话这样子告诉我们说：那人要显明自己有离，就对耶稣说：“谁是我的邻舍呢？”耶稣回答说：“有一个人从耶路撒冷下耶利哥去，落在强盗手中，他们掳去他的衣裳，把他打个半死，就丢下他走了。偶然有一个祭司从这条路下来，看见他，就从那边过去了。又有一个利未人来到这个地方，看见他，也照样从那边过去了。唯有一个撒玛利亚人行路来到那里，看见他，就动了慈心，上前用油和酒倒在他的上处，包裹好了，扶他骑上自己的牲口，带到店里去照应他。第二天拿出二钱银子来，交给店主说：“你且照应他，此外所费用的，我回来必还你。”你想，这3个人哪一个是落在强盗手中的邻舍呢？他说是怜悯他的。耶稣说：“你去照样行吧。” Saudaraku, kalau pertanyaan ini diajukan kepada kita, siapakah 弟 sesamaku? 兄姐妹们，如果这个问题问我们说谁是我的邻舍， Saya yakin ada banyak sekali jawaban yang kita berikan. 那我相信有很多答案是我们可以答出来的。 Ketika kita melihat teman gereja kita mengatakan itulah sesamaku. 当我们看到那个是我们教会的朋友，我们就会说那个是我的邻舍。 Ketika kita melihat akan keluarga kita mengatakan itulah 当 sesamaku. 我们看到我们的家人，我们就会说那个是我们的邻舍，是我们的朋友。 Atau ketika kita melihat akan teman-teman yang menyukakan hati kita juga mengatakan itulah sesamaku. 或者当我们看到那一些讨我们喜欢的朋友们，我们就会说那个就是我们的邻舍。 Namun pertanyaan yang jauh lebih penting bukan adalah siapa sesamaku, 可是最重要的问题不单是谁是我的邻舍而已， tapi bagaimana saya memandang sesama saya 而是 itu. 我怎么看待我的邻舍呢？ Karena bagaimana kita memandang sesama kita akan mempengaruhi bagaimana kita memperlakukan sesama kita. 因为我们怎么看待我们的邻舍，就会决定我们怎么对待他。 So ada 3 cara dari manusia dalam memandang akan sesama. 那么人看待他的邻舍有3个方法。 Yaitu yang pertama, 第一， mereka memandang sesama dengan mata yang kejam. 他们以非常这个凶悍的眼光来看他们的邻舍。 Jadi ada orang-orang yang seperti ini melihat orang lain dengan mata yang kejam, 他们以一个凶悍的这个眼光来看他们的邻舍， dengan mata yang egois, dengan pandangan yang angkuh. 一个非常自信、非常骄傲的这个眼光。 Dan pandangan ini bukan hanya ada pada orang-orang yang jahat, tapi juga terkadang bahkan seringkali ada pada orang-orang Kristen. 那么很多时候，这样子的眼光不只是属于那一些凶恶的人，而也是属于基督徒。
Seorang yang seperti ini selalu ingin memanfaatkan orang lain. 那么这种人呢，他们总是想利用别人。 Saya berharap bahwa tidak ada di antara kita yang memandang sesama kita dengan mata yang kejam ataupun mata yang egois. 我希望没有一个人在我们当中以这样子凶狠的眼光来看别人，以一 Orang 个 yang 自私的眼光。 memandang sesamanya dengan mata yang kejam, dia akan mencuri barang orang lain. 那如果他有一个凶狠的这个眼光来看别人的话，他就会偷拿别人的东西， Dia akan memanfaatkan orang lain demi kepentingan dia 他就会利用别人为了自己的这个权利， dan berusaha mengambil apa yang menjadi milik orang 也 lain. 想办法夺取别人所有的。 Nah, cara pandang seperti ini dimiliki oleh perampok yang merampok habis-habisan seseorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. 那么这样子的一个眼光，在这段经文里面，我们看到就是属于那个强盗、那个凶手，他偷拿那从耶路撒冷下到耶利哥城的人的那个东西。 Lukas pasal 10 ayat 30 yang tadi kita bacakan dikatakan adalah seseorang yang turun dari Yerusalem menuju ke Yeriko. 我们所读的这段经文告诉我们，有一个人从耶路撒冷下到耶利哥城去。 Dan orang ini jatuh ke tangan perampok yang bukan hanya merampoknya habis-habisan, tapi juga memukul orang itu dan meninggalkan dia setengah mati. 那么这个人呢，不但被强盗偷拿他的东西，并且也被这个强盗打个半死。 Perampok-perampok ini memiliki sudut pandang memandang orang lain dengan mata yang kejam. 那么这些强盗呢，他们的眼光就是一个凶狠的眼光。 Saudara, kalau banyak orang yang punya mata yang seperti ini, maka dunia kita akan semakin rusak. 弟兄姐妹们，如果有很多的人，有更多的人有这样子的眼光，那我们的所处的世界就会败坏。 Pertanyaannya ialah bagaimana dengan pandangan kita? 那问题是我们的眼光如何呢？ Pengaruh apa yang kita berikan ke dalam dunia 我 ini? 们对于这个世界所带来的影响是什么呢？ Apakah kita memandang sesama kita dengan sudut pandang yang seperti ini? 我们看待我们的邻舍以这样子的一个眼光吗？ Apakah kita hadir dalam dunia ini untuk membangun atau meruntuhkan? 我们来到这个世界是为了建造，还是为了拆毁呢？ Seperti perampok yang hadir hanya untuk meruntuhkan dan merampok. 就像邻舍这个强盗，他来到这个世界只是为了抢，为了夺。 Apakah kita hadir untuk memberi atau mengambil? 我们来是要拿还是要施舍呢？ Apakah kita hadir untuk melukai orang atau menyembuhkan 我 orang? 们来是要伤害人，还是要医治人呢？ Ini sesuatu yang mesti kita pikirkan. 这个是我们应该好好想的。 Oleh karena pada zaman ini ada banyak sekali orang-orang bahkan termasuk orang Kristen yang memandang sesamanya dengan mata yang kejam. 因为呢，这个时代我们看到有很多的人，包括基督徒在内，以一个这样子凶狠的眼光来看待他的邻舍。 Sedang memandang sesama dengan mata yang kejam, dalam bahasa Inggris bisa dikatakan iron rule atau sebuah aturan besi. 那么凶狠的眼光呢，在英文也可以说是钢铁这个规矩。 Aturan besi ini mengatakan bahwa kekuatan merupakan kemenangan. 钢铁规矩、钢铁律呢，告诉我们说，我们的力量就是我们的权柄，就是我们的力量。 Para perampok dalam perumpamaan yang tadi kita baca, mereka memegang aturan ini. 那么我们看到的这个强盗呢，他就守住这样子的一个这个规矩或者律。 Mereka berkumpul dalam sebuah gerombolan mempersenjatai diri. 那么他们是一群人，他们也拿着这个刀剑来， Dan menyergap seorang musafir yang sendirian, merampok dan memukuli mereka di jalan. 那么他们就捉拿独自一人行走的这个人，他在那边打他、抢他的东西。 Jadi mereka menerapkan prinsip bahwa apa itu keadilan? 所以对他们来说，这个公平或者公义是什么呢？ Keadilan adalah kepentingan dari orang yang lebih kuat. 那么公平或者公义，就是说根据强者的这个利益来 Kekuatan 定。 itu berkuasa. 那么一个人的力量是有权的。 Saya seperti besi dan saya akan menaklukkan orang lain. 我像钢铁一样，我将要这个统治别人， Saya akan mengambil milik orang 我将 lain. 要夺取别人的东西。 Apapun milikmu adalah milik saya. 你的就是我的， Saya akan mengambilnya. 我将要拿来。 So, ini pandangan yang pertama. 这个是第一个眼光， Sebuah mata yang sangat kejam 是一个非常凶狠的一个 dan 眼光。 menerapkan sebuah aturan besi atau iron rule. 那么他们所实行的是一个钢铁律。 Yang kedua, 第二，
yaitu ada orang yang memandang sesama dengan mata yang penuh perhitungan. 就是看别人呢，他非常的计较。 Mata yang seperti ini adalah saya tidak ingin terlibat, saya takut. 那么这样子的一个眼光呢，他就不想参与更多，因为他怕。 Saya memperhitungkan segala konsekuensi, segala risikonya. 我在那边这个数算或者计算一切的这个后果。 Jadi ketika ada orang menderita, dia tidak mau terlibat, dia banyak perhitungan untuk membantu orang itu. 那么他看到一个人痛苦，他不愿意参与，因为他在那边非常的计较。 Jadi dalam perumpamaan Samaria yang baik hati ini, kita tahu bahwa ketika orang yang dirampok itu terluka, lewatlah seorang imam dan juga lewat seorang Lewi. 在这个比喻里面，我们看到，当这个有一个人被打得半死的时候，后来有一个祭司，也有一个利未人经过那一条路。 Imam dan Lewi ini tidak membantu orang yang dirampok itu. 那么这个利未和这位祭司呢，他完全不帮助那被强盗打的人。 Kedua orang ini punya mata yang penuh dengan perhitungan. 那么这两个人呢，他们的眼光是一个非常计较的眼光。 Saya tidak akan menyakiti saudara, tapi saya juga tidak akan merampokmu. 我不会伤害你，我也不会抢你的东西。 Saya tidak akan memanfaatkanmu seperti para perampok itu. 我不会像那一些强盗这样子利用你， Tapi saya juga enggak mau diganggu sama kamu. 但是我也不想你打扰我， Saya enggak mau dibuat susah sama 我 kamu. 不想你为难我， Saya enggak ingin terlibat dalam 我 urusanmu. 不想参与你的事， Lagi pula itu bukan urusan 更 saya. 何况那不是我的事， Saya enggak mau ambil resiko. 我不想担这个后果。 Imam dan orang Lewi adalah orang yang tidak mau mengambil resiko. 那么祭司和利未人是一个不愿意承担后果的人， Mereka lewat di sisi jalan yang lain dan mereka tidak mau membantu orang itu, takut mengambil resiko. 他们却经过另外一条路，因为他们不想冒这个险。 Mereka terlalu banyak sekali pertimbangan. 他们里头太多的这个计较， Sudah ada banyak sekali orang yang menjalani kehidupan yang seperti ini. 那么有很多人就是过这种生活， Sebuah kehidupan yang dingin. 是一个非常冷淡、冷酷的生活， Sebuah kehidupan yang penuh dengan perhitungan acuh tak acuh yang tidak peka. 是考虑太多、计较太多，完全不敏感。 Yang selalu melindungi yang terbaik dari apa yang mereka miliki. 他们总是为自己保留那最好的。 Dan inilah salah satu contoh dari perumpamaan ini, yaitu imam dan Lewi yang memandang sesamanya dengan penuh 那 perhitungan. 么这个就是利未和祭司的这个眼光，他们非常的计较，非常的考虑太多了。 Mereka tidak mau terlibat dengan kehidupan orang yang sedang susah pada waktu itu. 他们不愿意来加入或者参与那个痛苦的人的这个生活。 Saudaraku, beberapa tahun yang lalu pada bulan Maret 1964, 那么很多年前，在1964年， di daerah pemukiman elit di New York, 那么在纽约一个豪华的这个公寓里面， ada seorang wanita yang berusia 28 tahun. 有一个女人女士，28岁。 Nama wanita ini Kitty Genovese. 这个女士的名字叫做基诺菲斯。 Dan Kitty Genovese ini satu malam dia diserang, dia dipukuli dan ditikam oleh seorang pria. 那么有一天晚上，她被一个人打，被一个人用刀刺她。 Dia dipukuli di jalan yang dekat rumah dia. 那么她在靠近她的家的那一条道街被打。 Dan pria itu memukul wanita ini sampai sekitar 30 menit. 那么这个男人打这个女士呢，打了30分钟。 Kita berteriak minta tolong, tapi enggak ada yang membantu dia pada malam itu sampai dia meninggal. 那么当天晚上，基地在那边呼喊求人帮助他，但是没有人要出来帮助他，直到被打死了。 Saudara tahu hasil dari investigasi polisi? 你们知道警察后来查出来如何呢？ Dari hasil investigasi polisi ternyata ada 38 orang tetangga yang mendengar dan menyaksikan pembunuhan brutal itu selama setengah jam itu. 那么原来呢，查出来的结果是，当天晚上有38个人，就是他的邻舍，亲眼看到那件事情，并且看了30分钟，看到他被打死。 Tapi tidak satu orang pun yang bertindak untuk membantu
minimal tidak ada satu orang pun dalam tempo 30 menit itu menelpon polisi. 但是在那30分钟以内，没有一个人出来帮助他，也没有任何一个人打电话给警察报警。 Dan akhirnya setelah wanita Kitty ini mati dan pembunuhnya pergi, kemudian seseorang menelpon polisi. 基地死了之后，这个凶手也跑走之后就有一个人打电话给警察。 Tahukah saudara berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh polisi untuk sampai ke tempat 你 itu? 们知道警察需要多少时间来到那个地方呢？ Hanya 3 menit. 只需要3分钟， Polisi sudah sampai di tempat itu, 警察就到了， tapi Kitty sudah 但 meninggal. 是基地就已经死了。 Seandainya seseorang menelpon polisi 30 menit yang lalu, 如果有一个人30分钟以前就报警了， seandainya seseorang punya belas kasihan dan telepon polisi 20 menit yang 如 lalu, 果有一个人心里动了一个怜悯的心，20分钟以前就打给警察， Kitty tidak akan mati terbunuh 基 pada malam 地 itu. 当天晚上就不会被打死。 Kemudian seorang wartawan bertanya kepada 38 orang ini, 然后一位记者就问这38个人， kenapa mereka tidak menelpon 为 polisi? 什么你们不报警呢？ Hampir semua mengatakan kalimat yang sama. 每一个人都几乎说同样的话， Kalimatnya adalah saya tidak ingin terlibat. 他们讲的就是我不愿意参与。 Saudaraku, hanya karena tidak ingin terlibat maka nyawa melayang pada malam itu. 只是因为不愿意参与，所以就有一个人死了。 Kasih Kristen tidak seperti itu. 基督徒的爱不是这样子的爱， Kasih Kristus menuntut kita untuk terlibat. 基督的爱是要我们参与在内的爱， Kasih Kristus itu berbelas kasihan. 基督的爱是一个有怜悯的爱， Dan itu berjalan seiring dengan tindakan. 而这个爱呢是透过行为、行动表现出来。 Dan ketika kita bertindak, kita akan terlibat. 当我们动作的时候、行动的时候，就要参与。 Kasih pasti terlibat, saudara. 爱一定是要参与的， Enggak ada orang yang menyatakan kasih dan tidak mau terlibat. 没有一个人说他爱但是不参与。 Kalau saudara mengatakan saya mengasihi orang itu, 如果你说你爱那个人， dan saudara tidak mau terlibat dalam hidup 但 orang 是你不 itu, 愿意参与更多他的生活， saudara belum mengasihi orang 你还 itu. 没有爱那个人。 Mengasihi itu artinya terlibat dalam hidup orang 爱 itu. 意思就是说参与那个人的生活。 Tuhan Yesus mengasihi begitu banyak orang. 主耶稣爱许多的人， Alkitab berulang kali mengatakan dia penuh dengan belas kasihan. 圣经很多次告诉我们，他是一个充满怜悯的主， Dan dia terlibat dalam kehidupan orang-orang yang susah. 他参与那些困难的人的生活。 Saudara, jangan punya mata yang penuh dengan 弟 perhitungan. 兄姐妹们，千万不要拥有这样子计较的眼光， Jangan punya hati yang mengatakan saya tidak mau terlibat dengan hidup orang 千万 itu. 不要说我不愿意参与那个人的生活。 Saya takut mengasihi orang itu karena saya masih terlibat dengan hidup 我 dia. 怕爱那个人，因为我不愿意参与他更多。 Kasih itu pasti terlibat. 爱是一定会参与的， Saudara akan terlibat dalam kehidupan orang-orang yang menerima kasih saudara. 你一定要参与那一些领受你爱的人的生活。 Sudah mengerikan kalau kita punya sikap seperti imam dan orang Lewi 弟兄 ini. 姐妹们，如果我们拥有祭司和利未人的这个态度，真的非常非常的可怕 Yang。ketika mau membantu orang selalu penuh dengan 我们要 perhitungan. 帮助人以前考虑太多，计较太多， Yang gak mau terlibat dalam kehidupan orang yang terluka, yang susah. 他们不愿意参与那个受伤的人的生活。 Memandang sesama dengan mata yang penuh perhitungan, itu disebut silver rule atau satu aturan perak. 那么我们以这样子计较的眼光看待别人，意思就是说银子之律。 Sudah kalau tadi sang perampok punya filosofi iron rule atau aturan besi. 那么前面的讲到他的这个生活观念就是钢铁之律， Maka konsep dari imam dan orang Lewi ini adalah silver atau aturan perak. 那么这个利未和这个祭司他们的观念就是这个银子之律。 Artinya jangan melakukan kepada orang lain apa yang saudara tidak ingin mereka lakukan kepada dirimu. 如果你不愿意别人这样对待你，你也不要那样对待别人。 Imam dan orang Lewi mengikuti aturan ini. 他们就守这样子的一个律法。
Kedua, pemimpin rohani ini tidak menyakiti orang yang terluka itu, 那么这两位宗教领袖，他们没有伤害那个人， tapi mereka juga tidak mau dipersulit oleh orang yang terluka 但是 itu. 他也不愿意那个人找他们的麻烦。 Tidak ada banyak sekali orang seperti ini. 今天有很多这样子的人， Saudara, kekristenan itu bukan soal negatif, 弟 bukan. 兄姐妹们，基督教不是一个负面的宗教，不是一个负面的信仰。 Kekristenan bukan berarti saya tidak lakukan hal-hal tertentu, itu bukan kekristenan. 那么基督教不是教导我们不做某一件事情，那不是基督信仰。 Orang seperti ini tidak punya tanggung jawab kepada orang 那 lain. 么这样的人，他对别人没有责任感。 Orang yang negatif seperti ini tidak pernah pikirkan orang 这样负 lain. 面的人，他从来不想到别人。 Orang yang seperti ini tidak pernah berdoa untuk orang 那么这 lain. 样子的人，他不为别人祷告， Dia akan membiarkan orang lain sendirian. 他会就任凭别人，自己一个人。 Pandangan orang seperti ini adalah apa yang menjadi milikku, itu milikku, aku akan simpan itu. 那么这样子的人的观念呢，他就是说我的就是我的，我会自己守住。 Jangan menjadi orang yang memandang orang lain dengan mata yang penuh 弟兄姐 perhitungan. 妹们，千万不要以这样子计较的眼光来看待别人， Jangan menjadi orang yang negatif, yang tidak melakukan apa-apa. 千万不要成为一个负面的人，完全没有给予别人一个贡献。 Ini adalah silver 这个 rule. 是一个银子之律。 Hal yang ketiga, bagaimana seharusnya kita memandang orang 那 lain. 我们应该怎么来看待别人呢？ Kita mesti memandang dengan mata yang peduli. 那么我们要用一个怜悯的眼光来看别人。 Selaku beberapa waktu yang lalu ada seorang anak laki-laki 那么不久以前有一个男孩子， yang berusia 12 tahun dan tinggal bersama keluarganya di sebuah desa. 他12岁，他跟他父母亲一起住在一个小乡村里面。 Nama anak laki-laki ini bernama Panya. 那么这个孩子的名字叫做巴尼亚。 Suatu hari Panya disuruh untuk mengasuh adiknya yang masih kecil. 有一天，巴尼亚呢，他父母亲请他照顾他很小的这个妹妹。 Dan ketika Panya pergi keluar sebentar, ternyata gubuknya terbakar. 那当巴尼亚走出去不久之后，他们住的这个小房子被火烧了。 Dia lihat api itu sudah membakar begitu besar akan rumah gubuk mereka. 那么这个火起得很大，也把他们的这个屋子烧 Dia 光了。 segera lari dan dia masuk ke gubuk itu. Dia nggak peduli dengan api yang menyala. Dia ambil adiknya dan dia selamatkan adiknya. 他冲进去，他救他弟弟出来。 Sudah pada waktu itu penduduk desa yang berkumpul di luar, mereka menyaksikan hal itu. 那么那个时候呢，周边的邻居他们就看见这件事。 Penduduk desa takut untuk masuk ke dalam dan melakukan seperti yang dilakukan oleh Panya. 那么他们怕做巴尼亚所做的事情。 Nah, kemudian setelah berhasil menyelamatkan adiknya, penduduk desa bertanya, Panya, kamu sangat berani, apa kamu nggak takut? 那把弟弟救出来之后呢，周边的人就问巴尼亚说：“巴尼亚，你非常勇敢，你不怕吗？ Apa yang kamu pikirkan ketika kamu masuk ke dalam gubuk? 当你进到那个房子里面被火烧的房子，你想的是什么？ Kamu pikir apa ketika masuk dalam gubuk yang terbakar 你 itu? 进到被火烧的房子里面，你想什么呢？” Panya menjawab, saya tidak memikirkan apapun. 他说：“我什么都不想， Saya hanya mendengarkan adikku menangis dan saya segera masuk 我 ke 只是 gubuk yang 听到我的 terbakar 弟 itu. 弟哭了，所以我冲进去。” So, apakah kita mendengarkan tangisan dari orang-orang sekitar kita? 弟兄姐妹，我们听到我们周边人的这个哭声吗？ Dan kemudian kita berhenti dan melakukan sesuatu. 我们停下来，我们做某一件事吗？ Orang Samaria yang baik hati ini mendengarkan sebuah rintihan dari orang yang dirampok itu. 那么好的撒玛利亚人，他听到这个受伤的人的这个哀声， Dia kemudian berhenti dan menolong orang itu. 然后他停下来去帮助他， Dia punya mata yang penuh dengan belas kasihan, Ayo, ikut. mata yang peduli. 充满怜悯的眼光。 Dan dia datang dan menerapkan sebuah prinsip yang begitu indah sekali. 那么他来，他也实行了一个非常美好的事。 Apa yang menjadi milikku adalah milikmu juga. 我的就是你的， Mari kita berbagi. 我们一起来分享吧。 Inilah hati yang peduli dengan orang lain. 那么这个就是一个怜悯别人的心 Dia 肠。 membantu orang yang dirampok itu dengan berlimpah sekali. 那么他这样子充满爱心的帮助那被强盗打的人。 Kalau perampok memiliki pandangan yang berbeda, 那么如果强盗他有不一样的看法， perampok akan berkata apa yang menjadi milikmu, milikku, dan aku akan ambil 那么 milikmu. 强盗的眼光就是说，你的就是我的，我将要把你的东西拿出。 Sedangkan imam dan orang Lewi punya pandangan yang berbeda lagi. 祭司和利未的眼光又是不一样。
Milikku adalah milikku dan aku akan simpan milik saya. 我的就是我的，我将要将我自己的，我将要把自己的保留起来。 Tapi orang Samaria yang baik hati ini, dia berkata, apa yang menjadi milikku itu milikmu juga, dan mari kita berbagi. 但是好撒玛利亚人却不是如此，他说：“我的就是你的，我们一起来分享吧。” Seorang Samaria ini digambarkan begitu luar biasa dalam pasal 10 ayat 33. 那么在10章的33节，非常美好的来描述这个撒玛利亚人。 Dikatakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. 他说，这边说到他就动了慈心。 Ayat 34, ia pergi kepada orang itu. 那么34节告诉我们，他上前去，他走过去， Ayat 34 juga mengatakan dia membalut luka-lukanya. 也告诉我们说他包过他的伤口。 Ayat 34 juga berkata dia bawa ke tempat penginapan. 34节告诉我们，他扶他到这个店，带到店里去。 Ayat 34 juga berkata dia merawat orang itu. 34节告诉我们说，他照顾那个人。 Dan dalam ayat 35 dikatakan dia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan. 35节告诉我们说，他把他的2000银子给这个店主。 Lihatlah kehidupan dengan mata yang penuh kepedulian. 你们要看这个人，当他有一个怜悯的心，他的生活如何？ Jangan melihat orang lain dengan mata yang kejam. 你千万不要以一个凶狠的眼光看待别人， Jangan melihat orang lain dengan mata yang penuh 千万 perhitungan. 不要以一个计较的眼光看待别人。 Orang Samaria ini tidak penuh perhitungan ketika dia bantu orang 然后这个 itu. 撒玛利亚人，当他帮助别人，他完全不计较。 Orang Samaria ini bisa melihat hidup ini dengan jelas sekali. 那么这个撒玛利亚人看别人的生活看得非常清楚。 Terkadang kita tidak bisa melihat hidup ini dengan 弟兄 jelas. 姐妹们，很多时候我们看自己看生活是看得不清楚啊， Kita tidak tahu apa arti hidup yang 我们 sebenarnya. 真的不明白生活是什么。 Kita punya konsep hidup ini harus kejam, harus egois. 我们以为我们的人生、我们的生活必须是非常的自私、非常的自我、非常的凶狠。 Ada banyak orang Kristen punya konsep hidup ini pasif 那 saja. 么有很多基督徒的生活观念是被动的， Tapi firman Tuhan tidak mengajar seperti 但是 itu. 神的话不是这样子教导我们。 Firman Tuhan mengatakan pandang sesama kita dengan mata yang peduli. 神的话教导我们要以一个怜悯的眼光看待别人， Inilah namanya golden 这个 rule. 就是黄金之律。 Konsep yang Tuhan ajarkan bukan iron rule, bukan aturan besi, bukan yang kejam. 那么神的话的圣经的教导不是钢铁之律， Juga bukan silver Ya, rule khusus yang yin- pasif. 不是银子之律，那被动的人不 Tapi 是。 yang Tuhan Yesus inginkan kita adalah golden rule. 那么主耶稣要我们做的就是黄金之律。 Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga kepada mereka. 你要别人怎么样对待你，你要先这样子对待别人。 Dan inilah yang dilakukan, dijalani oleh orang 这 Samaria. 个就是撒玛利亚人所实行的。 Ketika dia melihat pria yang terluka itu, 当他看到那受伤的人的时候， dia membayangkan dirinya yang tergeletak, dirampok dan dibuang di jalan. 他想到是他自己，如果是他被打、被抢，躺在路上半死， Dan dia tahu saya harus bantu orang 他 itu. 就那个时候就知道他必须帮助别 Dia 人， memberikan pertolongan yang pertama. 他就直接帮助他。 Dia menempatkan orang itu di atas 那 keledainya. 么他就把那个人扶到他的这个牲口上， Dia bawa ke penginapan. 那么他就把这个人带到店里去 Dia，awasi sepanjang 他 malam. 整夜都看顾他， Dan dia kemudian berikan kepercayaan kepada pemilik penginapan untuk merawat 然后 selanjutnya. 他就交给店主，请他来照顾这个人。 Dari awal sampai akhir dia selalu memikirkan apa lagi yang bisa saya lakukan untuk orang 从 ini. 头到尾，他都在想说，我能怎么样帮助他？ Jadi golden rule adalah sesuatu yang positif yang saya lakukan. 所以呢，黄金之律是一个正面的律。 Golden rule adalah melakukan sebuah pelayanan di dalam kerajaan 那 Allah. 么黄金之律呢，是在神的国里面做一个事情。 Saudaraku, kekristenan itu tidak pasif. 基督教不是一个被动的信仰， Kekristenan itu lebih dari sekedar pergi ke gereja dan 那 berdoa. 么基督信仰呢，是超过我们来到教会来祷告。 Sekelompok orang bisa lakukan ini dengan setia selama bertahun-tahun dan menjadi orang Kristen yang mati.
那么一个基督徒，他可以很忠心的、很多年的每一个礼拜来到教会，但是仍然是一个死的基督徒。 Kekristenan mesti dinyatakan dalam cara hidup kita. 那么基督信仰必须透过我们的生活方式表现出来。 Membawa gereja itu ke dalam kehidupan kita sehari-hari. 我们带这个教会进到我们的日常生活里面， Memberi hidup bagi sesama kita. 那么让我们的周边的人可以享受我们的这个生命。 Kasih itu tidak hanya sebatas diskusi, saudara. 爱不只是一个议题而已。 Kasih itu tidak memilah siapa sesamaku. 那么爱它不分别别人， Apa dia sebangsa dengan saya, seagama 他 dengan 跟我 saya, 同族、同种族、同信仰吗？ satu suku dengan 他 saya. 是跟我同种族吗？ Kasih enggak memperhitungkan semua itu. 爱他不想到这一些， Kasih tidak memperhitungkan apakah dia menguntungkan atau merugikan. 那么爱他不考虑这个对我有利或者没有利， Tapi kita memandang dia dengan sebuah golden rule. 但是我们以一个黄金之律来看待 Apa 它。 yang saya ingin orang lain perbuat kepada saya akan lakukan itu pada orang lain. 我要别人怎么样对待我，我就先这样子对待别人。 Dan kasih kepada sesama bukan hanya bertanya siapa sesamaku. 那么我们如果爱别人，我们就不只是会问我的邻舍是谁呢？ Pemuda yang hebat ini datang kepada Tuhan Yesus dan dia membenarkan dirinya dan mengatakan siapa sesamaku yang mesti saya kasihi. 有一个年轻人来到耶稣面前，还自以为意说，问耶稣说：“我的邻舍是谁呢？” Dan kemudian ketika Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan ini, 然后当主耶稣讲这个比喻之后， Tuhan menceritakan perumpamaan ini bukan supaya pemuda itu tahu siapa sesama dia, 那 bukan. 么主耶稣讲这个比喻不只是要让这个年轻人知道他的邻舍是谁，不是而。 Dan ketika kita membaca perumpamaan ini juga bukan untuk mengidentifikasi siapa sesamaku dan siapa bukan 那么 sesamaku. 当我们读这个比喻的时候，也不是来让我们能够知道谁是我们的邻舍，谁不是我们的邻舍。 Sesama kita itu bisa datang dalam berbagai bentuk, 那 saudara. 么我们的邻舍是多种的， Bisa datang dalam bentuk paket A. 那么可能是啊， Dia datang minta pinjam uang. 可能他来跟你借钱， Bisa datang dalam bentuk paket B. 那么他可能是别型的来， Dia butuh doa. 他需要你的祷告， Bisa datang dalam bentuk paket C. 可能他是细型的来， Dia butuh ditemani. 他需要你的陪伴， Bisa datang dalam bentuk paket D. 可能他是 D 型的， Oh, dia musuh saya. 他是我的敌人， Maka bisa dalam bentuk paket hemat, paket A, B, C, D digabung 可 semuanya. 能也可能是从 R 到 D 全部合起来， So, 合起 kita 来。 nggak bisa mengidentifikasi paket mana yang cocok untuk saya. 我们很难，也没办法，也不能这样子决定说哪一 Siapa 个 yang 型 akan 型类是我的邻舍， siapa yang akan menjadi sesama saya? 我的邻舍是谁，我们不能这样子决定。 Tapi perumpamaan ini kita diminta apa? Kita diminta untuk menjadi sesama bagi siapapun itu. 但是呢，透过这个比喻，主耶稣要我们把所有的人都当成自己的邻 Jadi 舍。 saudaraku jangan lagi bertanya siapakah sesamaku. 所以弟兄姐妹们，千万不要再问我的邻舍是谁呢？ Tapi pertanyaannya adalah apakah aku sudah menjadi sesama bagi sesamaku? 我们该问的问题就是：我对别人已经成为一个好邻舍了吗？ Saudaraku, dunia ini bukan hanya butuh businessman, 弟兄姐妹们，在这个世界上，不只是需要商人而已， bukan hanya butuh dokter, 也不只是 ilmuwan, 不只是需要这个学者，也不只是需要医生， bukan hanya butuh insinyur 也 dan 不只 petani. 是需要工程师而已。 Tapi dunia ini butuh orang Kristen yang hatinya lebar. 那么这个世界需要拥有一个宽阔心胸之基督徒， Yang penuh belas kasihan, 充满怜悯， yang memandang sesamanya dengan kasih Allah yang sudah dia alami sendiri. 以他自己所经历过的神的爱来爱别人。 Saudara, mari kita kembali ke tempat kita 弟 masing-masing. 兄姐妹们，我们一起回到我们自己各个的岗位吧。 Bahwa pertanyaan ini di dalam pikiran 我 kita. 们带着这样子的一个问题， Bagaimana saya menjadi sesama bagi sesamaku pada hari 那 ini? 我今天怎么样成为别人的好邻舍呢？ Siapa yang akan saya doakan hari 我 ini? 今天要为谁祷告呢？ Siapa yang akan saya kirimkan makanan pada hari 那 ini? 我今天要寄东西给谁呢？ Siapa yang akan saya telepon pada hari ini? 那么今天我要打给谁呢？ Jadilah sesama bagi orang lain. 我们要成为别人的邻舍， Dan bukan bertanya siapa sesamaku. 不再是问谁是我的邻舍， Pertanyaan siapa sesamaku tidak perlu ada di pikiran kita. 我们根本不需要想谁是我的邻舍， Itu pertanyaan yang rasis. 那个是一个
启示别人的一个问题， Itu pertanyaan yang tidak berguna. 那个是一个没有用的问题。 Pertanyaan yang jauh lebih berguna adalah bagaimana saya menjadi sesama bagi orang lain. 更有意义的问题就是说，我怎么样成为别人的邻舍？ Kenapa itu berguna? 为什么那有用呢？ Karena kita adalah musafir semuanya. 因为我们每一个人在这个世界上都是同路人， Kita semua hanyalah pengembara. 我们每一个人都是过路人。 Kita semua dalam dunia ini pengembara. 那么我们每一个人在这个世界上都是暂时的， Dan hanya ada dua sisi jalan yang akan kita tempuh. 我们将要走的道路只有两条， Jalan sebelah sini atau jalan 这 sebelah 一边 sana. 或者那一边。 Saudara ingin mengambil jalan seorang perampok? 你要走一个强盗的道路吗？ Saudara ingin mengambil jalan seorang iron rule? 你要走一个钢铁自律自然的道路吗？ Atau jalan seorang imam dan orang Lewi yang menganut silver rule yang pasif? 或者利未和祭司那银子自律的人的路吗？ Atau saudara ingin jalan orang Samaria golden rule? 或者你要走这个黄金之路，就是撒玛利亚人所走的这条道路， Melakukan sesuatu untuk sesamaku. 为别人做某一件事。 Mari kita 我 berdoa. 们祷告， Minta penginjil Mika berdoa. 天父上帝，我们实在感谢你。今天早上你的话很清楚地告诉我们你的旨意，你真的非常的渴慕看到你在世界上的儿女们、你的信徒们、你的门徒们、你的教会，真的能够更多的爱别人，真的能够实行黄金自律。主，我们知道你把我们安置在这个世界上，在这不完美、充满问题、充满痛苦、充满许许多多挣扎的世界，是要我们更多的来做出我们的爱的行动。主，你帮助我们，因为很多时候我们的眼光是一个计较的眼光，我们的眼光是一个凶狠的眼光，我们真的不理睬别人，我们也不想爱别人，我们只是想只要我们自己得福，我们就可以了，我们就享受，我们就够了。但是主，求你怜悯我们，你的圣灵与我们同在，在我们度过我们每天的人生的时候，教导我们拥有一个怜悯人的心，教导我们更多的效法你。因此透过我们的存在，我们的家人，我们周边的人，我们的邻舍都可以因我们得福，教导我们成为别人的好邻舍，教导我们在我们暂时的人生当中能够给出一个正面的贡献，也能够成为一个荣耀你名的人。感谢主，听我们的祷告，奉靠耶稣基督的名祈求，阿们。Amin.